Sakarat ini Rasulullah sebut inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Sakarat ini satu benda yang mengejutkan dalam hidup. Kita tak rasa sekarang ni sebab kita tak kena lagi. Cuba kita rasa saat sakarat. Bila kena sakarat, hijab mata kita mula dibuka. Saat mana hijab mata mula dibuka, kita mula nampak malaikat berduyun-duyun turun. Malaikat mula datang berdiri depan muka kita. Malaikat mula berdiri depan muka kita. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari setitik air kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan tahu waktu mana malaikat mula getak begitu je, malaikat sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Allah rakam daripada mulut-mulut manusia yang hidup dalam keadaan yang leka dengan dunia. Hidup dalam keadaan tak nampak langsung perjalanan yang dia kena lalui pada masa yang akan datang nanti. Dia sebut pada malaikat, sanakhudu ma'arikana ma'ahum wa sanamdi jumu'an narduhum wa nu'idul haqqal mughtasaba wa bikullil quwwati nadfa'uhum wa bikullil quwwati nadfa'uhum bisilahil haqqil battari sanuharriru ardal ahrari wa nu'idu الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Semua yang terjadi itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara kamu yang telah kami hantar pada mereka angin ribut yang membawa hujan batu yang menghujani di kalangan kamu, lalu kena di atas kepala-kepala kamu dan mati bergelimpangan di kalangan kamu. Ada di kalangan kamu wa minhum man akhadhatu sayhah. Ada di kalangan kamu yang kami binasakan dengan suara yang menggempakan bumi, yang menyebabkan pecah gegendang telinga kamu, kemudian mati bergelimpangan di kalangan kamu tersebut. Wa minhum man khasafna bihil arda. Dan ada di kalangan kamu yang kami belah bumi, lalu kamu jatuh bergelimpangan dalam bumi tersebut, lalu mati kamu dengan diletupkan bumi itu. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang sebelum daripada ini kami matikan mereka dengan air yang besar yang kami gelombangkan air itu. Lalu mati kamu dalam keadaan gelombang air yang disebut dengan tsunami dan seumpamanya itu. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Sebenarnya Allah tak buat khianat pada kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi
Nyatalah di kalangan kamu yang buat khianat pada diri kamu sendiri, sehingga kan kamu dijadikan dalam keadaan demikian. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah. Kerana pada malam yang baik ini, Allah memilih kita untuk datang bertamu dalam rumah Allah ini. Di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Tiba-tiba kita, Allah gerakkan tu badan kita, Allah datangkan kita berada dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan apabila Allah pilih kita untuk menjadi tetamu pada Allah pada malam-malam yang baik ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk tugasan harian kita ini, dalam suasana kita pada hari ini, Allah gerakkan lagi jasad kita untuk datang dengan tujuan untuk kita nak menambahkan bekalan yang kita tahu bahawa perjalanan kita ini pasti kita akan pergi kepada alam yang jauh lebih besar daripada alam ini. Dipanggil alam yang disebut dengan alam barzah. Yang sekejap lagi kita akan pergi kepada alam mahsyar. Sekejap lagi kita akan sampai pada alam sama ada syurga ataupun neraka. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, Allah sayang pada kita, Allah bagi peluang pada kita datang. Di saat mana kita berada dalam sejarah dunia, tak pernah berlaku sejarah sebegini, di mana orang dimatikan oleh malaikat Allah seramai lebih kurang 1 juta lebih dah sekarang ini. Ini masa yang tak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Tuan-tuan, akan dicatat sejarah dunia ini mati dengan pandemik yang disebut dengan pandemik 19 ini ataupun COVID-19 ini, sampai yang mati lebih kurang 1,07,000 lebih yang sedang meninggal dunia pada saat ini dalam jumlah kiraan. Yang tu yang berdaftar, yang tak berdaftar kita tak tahu berapa lebih lah. Yang jumlah yang meninggal dunia. Yang kena COVID saja seramai lebih kurang dekat dengan 34 juta lebih manusia yang kena dengan penyakit ini. Tuan-tuan bayangkan pada diri kita, dalam jumlah sebegini, Allah tak namakan kita dalam senarai tersebut. Sepatutnya nama kita ni mungkin masuk dalam senarai itu, tapi Allah panjangkan lagi umur kita. Allah bagi peluang untuk kita datang malam ini. Boleh jadi malam ini malam-malam sejarah dalam hidup kita. Di saat mana orang sedang berkecamuk, Malaysia masih lagi dalam keadaan semakin kembali balik. Nampak kemarahan Allah belum reda lagi kepada kita. Dalam tak sedar, kita ingat bahawa COVID ini, kita hanya dalam keadaan nak lari daripada dia. Orang kita kan sekarang ni cuba melarikan diri daripada kematian. Jangan bagi kena COVID. Kita fikir demikian dalam hidup kita. Orang kita dia nampak, jangan kena COVID. Nanti kalau kena COVID, potensi untuk mati itu besar. Yang ni yang digambarkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Padahal Allah mengajar pada kita. Allah sedang mengajar pada kita supaya kita celik dalam hidup kita. Kamu ni lari macam mana pun daripada kematian. Kamu ingat ke kamu ni tak mati-mati ke dalam hidup kamu? Bukan kita nak suruh kena COVID, tidak. Tapi kita kena fikir dalam hidup kita. Jangan kita berfikir macam orang kafir yang berfikir. Orang kafir berfikir bahawa kita jangan kena COVID je. Kita jangan kena je yang ni. Lalu berlaku penjarakan kita. Kita tak berlaku sentuhan sesama kita. Yang lebih malang di kalangan kita, bila kita tak nak kena COVID, sampai tak datang masjid orang kita. Yang ni satu penyakit yang bahaya, yang kita kena faham. Dia bukan satu benda yang kita kena lari daripada kena COVID, sehingga kan kita tak terfikir yang kita ni akan mati juga.
dalam hidup kita. Walaupun kita tak kena COVID, mungkin, ya Alhamdulillah Allah selamatkan kita, tak kena penyakit ini. Tapi kita kena faham, kita ni, adakah dengan kita tak kena dengan COVID, maka kita tak mati-mati dalam hidup kita? Kita kena tahu yang kita ni akan mati. Dan bila kita mati dalam hidup kita, sepatutnya kita ni berfikir, bukan berfikir tentang mati itu saja, tidak. Orang kafir, dia nampak bahagian mati. Dia tak nampak nak hidup lepas pada mati. Yang kita kena fikir, macam mana nak hidup lepas pada mati? Lepas pada mati ni tergambar tak dalam pemikiran kita? Macam mana kita nak hidup malam pertama kita di barzah nanti? Pernah tak terbayang dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, para hadirin sekalian, fikir, macam mana nak buat malam kedua kita dalam kubur? Di saat mana kita ditinggalkan dalam kubur, tiba-tiba di saat tersebut keluar ular sebesar tengkuk unta. Rasulullah sebut demikian. Macam mana kita nak padamkan ular tersebut? Jangan bagi ular tu datang mula membelit tubuh badan kita. Macam mana kita nak buat? Di saat mana kita dalam kubur nanti, waktu mana kita dalam kubur nanti, tiba-tiba bau hanyir sebusuk-busuknya kubur kita. Keluar air hitam daripada hujung kaki kita. Tiba-tiba air tu mula naik ke atas. Kemudian keluar ulat-ulat dalam melalui tubuh badan kita. Bunyi serak sedang memamah daging-daging kita. Macam mana kita nak buat di saat yang demikian? Pernah bayang tak dalam pemikiran kita, macam mana kita nak lalui saat mana, waktu mana kita dalam kubur nanti, kemudian macam mana kita bangun di padang mahsyar nanti, kemudian macam mana kita nak melalui titian sirat nanti, sampailah kita boleh masuk dalam syurga Firdaus Allah dan boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya fikir orang kawasan ni tak fikir lagi perkara demikian. Kalau fikir mesti datang penuh masjid. Orang kita kan, kita tahu sekarang ni masa Allah sedang marah. Tak adalah masa yang paling Allah sedang marah pada saat ini. Bukti Allah sedang marah tu, tengok tu orang mati. Seramai mana dah mati? 1 juta lebih sedang mati. Tiba-tiba kamu tak datang lagi masjid. Kamu tak nak dengar lagi kuliah. Kamu masih lagi sibuk dengan amalan biasa hidup kamu. Kamu nak hidup dengan norma baru dalam hidup kamu. Maknanya apa dia? Kamu ni tak sedar lagi ni. Tak sedar lagi dalam hidup kamu. Sepatutnya, inilah peluang kita untuk kita kembali pada Allah. Membetulkan diri. Sebab tu saya fikir, selagi mana manusia ni tak sedar, ini tanda kemarahan Allah. Manusia ni lagi sibuk dengan urusan dunia dalam hidup ini. Selagi itulah COVID ni tak terhenti. COVID ni, para hadirin sekalian kena ingat, COVID ni di antara tentera-tentera Allah yang sedang menyerang umat manusia. Dia bukan serang di Malaysia saja. Dia serang seluruh dunia. Kuasa besar mana yang boleh menahan dia? Amerika, puncak manusia yang paling besar kehidupan dia. Dia rasa paling ego atas dunia. Allah hantar kuman yang tak nampak tengok. Sebelum daripada ni, Allah ajar pada kita ni yang namakan dengan apa dia? Ada makhluk yang tak nampak dilihat pada pandangan mata, yang jahat, yang disebut dengan syaitan. Kamu tak pernah nak belajar tentang bagaimana jahatnya syaitan. Kamu biarkan diri kamu diresapi dengan syaitan. Kamu hidup kamu mana ada kamu buat penjarakan dengan syaitan. Allah dia nak suruh kita faham, ada makhluk yang jahat namanya syaitan. Lalu Allah hantar COVID pada diri kita. Bila Allah hantar COVID, sama-sama tak nampak. Syaitan pun tak nampak, COVID pun tak nampak. Tapi kenapa dengan COVID kamu takut, dengan syaitan kamu tak takut? Kenapa kamu boleh menjarakkan diri kamu dengan COVID? Sampai kamu kena basuh tangan. Sampai kamu kena pakai pelitup muka. Sampai kamu dalam keadaan sebegitu. Tiba-tiba, bila sebut dengan syaitan, kamu buat tak reti saja dalam hidup kamu. Mana bahaya di antara COVID dengan syaitan? COVID boleh mematikan kamu, tapi syaitan boleh menjerumuskan kamu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bahaya syaitan dalam hidup. Kalau kita boleh faham kedudukan sebegini, kalau orang yang berfikir panjang, lalu macam mana kita nak selamat? Dua-dua kena selamat. Daripada COVID pun kita jangan kena, manakala gangguan syaitan ni pun jangan terjadi di kalangan kita. Gangguan syaitan dia nak suruh buat apa dalam hidup kita? Nak suruh
mati bersama dengan dia, bersama dalam keadaan kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ini gangguan syaitan yang besar. Di atas dunia ni, syaitan nak suruh kita buat dosa. Buatlah dosa sebanyak mungkin. Bila kamu buat dosa, kamu boleh mati bersama dengan aku. Kemudian lepas itu, kamu akan masuk dalam neraka bersama dengan aku. Inilah keuntungan besar pada syaitan. Yang perlu kita fahami dalam hidup kita. Orang yang terlibat dengan COVID, frontliner ni, yang disebut dengan orang yang frontliner ni sendiri, yang tu ceritalah tentang mengibahaya COVID. Manakala ustazah ni, kena cerita tentang bahayanya syaitan. Bahayanya syaitan, dipanggil demikian. Yang sedang mengganggu di kalangan umat manusia. Yang boleh membahayakan kita kat mana? Bahaya yang besar pada kita. Sekarang kita tak rasa bahaya ni. Bahaya yang besar bila? Bila kita mula nampak malaikat maut mula berdiri depan muka kita. Sekejap lagi je ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kalian akan rasa satu suasana yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat ini Rasulullah sebut inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Sakarat ini satu benda yang mengejutkan dalam hidup. Kita tak rasa sekarang ni sebab kita tak kena lagi. Cuba kita rasa saat sakarat. Bila kena sakarat, hijab mata kita mula dibuka. Saat mana hijab mata mula dibuka, kita mula nampak malaikat berduyun-duyun turun. Malaikat mula datang berdiri depan muka kita. Malaikat mula berdiri depan muka kita. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari setitik air kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan tahu waktu mana malaikat mula getak gitu je, malaikat sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Allah rakam daripada mulut-mulut manusia yang hidup dalam keadaan yang leka dengan dunia. Hidup dalam keadaan tak nampak langsung perjalanan yang dia kena lalui pada masa yang akan datang nanti. Dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh kematian ini? Jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je malaikat. Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Ini malaikat sebut terus. Malaikat sebut terus. Dah terlambat bro, katanya malaikat. Sekarang baru kamu nak rasa sedar diri. Waktu mana dah sampai ajal pada diri kamu, malaikat mula masuk terus. Bila malaikat mula masuk dalam tubuh ini, sambil masuk tu, malaikat umum terus. Kejap je lagi. Tuan-tuan tunggu sekejap je lagi. Malaikat sebut apa dia? Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena COVID, tuan-tuan ada potensi untuk tuan-tuan hidup lagi. Ada potensi untuk sembuh. Tapi bila tuan-tuan kena sakarat, tuan-tuan jangan harap tuan-tuan boleh hidup kembali. Tuan-tuan, bila tuan-tuan kena sakarat, jangan harap tuan-tuan akan boleh kembali balik hidup. Tak boleh hidup. Tak boleh hidup dah di waktu tersebut. Bila kena sakarat saja, masuk terus malaikat. Terus ke hujung kaki terus. Bila kena sakarat, Rasulullah sebut terus, belajar tentang sakarat. Jangan tak belajar tentang sakarat. Hidup ni jangan leka sangat, jangan. Bila kena sakarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya terus, macam mana sakit ya Rasulullah? Kena sakarat, sakit Rasulullah sebut. Sakit. Tak ada bayangan dalam hidup ini. Kena sakarat, kita rasa satu benda yang menggemparkan dalam hidup. Tak pernah rasa sebegini. Sahabat Rasulullah tanya Rasulullah, sakit macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan tengkuk kamu kena cincang dengan 300 libasan mata pedang. Itu paling ringan, paling ringan. Dia tanya Rasulullah lagi,
kena sakarat macam mana Rasulullah? Rasulullah kata apa dia? Bagaikan kulit kamu disiat. Kulit ni disiat. Diheret di atas bara api yang panas. Ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi bunyi. Allah pesan pada diri kita. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada masa, kamu tengok orang yang zalim melalui sakar ghamaratil maut. Ghamaratil maut ni lebih dahsyat daripada sakaratil maut. Digambarkan demikian. Kalau kamu ada masa, kamu tengok macam mana malaikat getak dia. Malaikat nak cabut roh dia ni. Sakit. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab, setengah ahli ulama bila baca tentang mengenai sakarat, pengsan ahli ulama. Nak sebutnya bila tahu saja macam mana keadaan ini. Rasulullah ditanya, macam mana sakit ya Rasulullah? Bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat tu rasa macam mana? Saat mana dia menegan nak keluar zuriat ini, sakit itu bergoyang badan dia sampai peringkat pening kepala, sakit sungguh tu badan dia, mercik, keluar air yang disebut dengan air peluh di atas muka ni, berkeringat diri dia nak keluarkan zuriat, meneran nak keluar zuriat, pucat lesi wajah di saat tersebut. Rasulullah sebut itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Saya tak bercadang nak cerita yang ni. Kalau para hadis sekalian ada masa, tolong datang ke surau ni, belajar tiap-tiap lepas pada maghrib, belajar macam mana nak lalui sakaratul maut. Kena belajar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak belajar, nanti tuan-tuan akan terlepas satu benda yang paling penting dalam hidup. Apa dia? Terlepas syurga. Terlepas syurga dalam hidup kita. Siapa yang tak belajar tentang sakarat, dia akan terlepas syurga. Yang dia dapat apa dia? Dapat neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni paling bahaya dalam hidup. Dalam hidup kita ni jangan rasa selesa sangat. Jangan kita ingat, tak apa dah saya ni, saya dah jadi ustaz dah. Jangan. Saya tak apa dah saya ni, saya dah jadi imam dah. Tak apa dah saya dah jadi AJK surau dah. Jangan demikian. Ramai mana orang terlepas syurga, yang dia dapat neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hidup ni, belajar tentang sakarat. Bila kena tarik daripada hujung kaki, naik sampai ke atas, sampai ke lutut, tarik lagi. Saya ringkaskan saja nak sebut tentang bagaimana sakarat yang akan dilalui sebentar lagi oleh setiap di kalangan kita. Bila kena tarik daripada lutut, naik sampai ke pusat, kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, masuk lagi, rentak, tarik daripada bawah ni, zup, sampai di halkum. Bila sampai di halkum, kali yang kedua penyesalan datang. Datang terus menyesal. Tiba-tiba sampai di halkum, baru perasan, mati aku disebut. Mati aku tu terkeluar daripada mulut masing-masing sebut, qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah disebut. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup membiarkan perjalanan hidup dia dengan buat benda-benda yang sayyi'at, benda-benda yang buruk. Hatta iza hadara ahadahumul maut, sehinggalah roh kamu digentak sampai di halkum. Bila sampai di halkum, lalu di waktu tersebut, lalu mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Aku taubat ya Allah. Malaikat turun, malaikat sebut, kalla. Hidup ni jangan leka sangat, jangan. Hidup ni jangan tak berfokus. Iza balagatit taraqi. Bila digentak roh kamu sampai di halkum, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq. Allah sebut, dia perasan terus, mati dah aku, mati dah aku. Aku mati dah. Wal taffatis saqu bis-saq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, saat mana di penghujung roh dia berada di halkum ini sendiri. Bila sampai di halkum, digentak, tarik, naik, keluar daripada mata. Keluar je roh kita daripada mata. Setiap anak Adam, roh kita ni akan keluar daripada mata kita. Dia tak keluar daripada tangan, dia tak keluar daripada hujung kaki, dia keluar daripada mata masing-masing. Bila keluar tersebut, masuk dalam bekas terus. Malaikat sambut terus. Malaikat yang berjubah warna hitam, na'udzubillah min dzalik, mula sambut sambil malaikat tarik
rentak roh tu keluar daripada mata ditarik tersebut, malaikat pukul, celaka bangsalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Tarik tu masuk dalam bekas yang warna hitam, bau busuk sebusuk-busuknya tersebut, tiba-tiba naik terus. Roh kita ni naik. Inilah saat kematian berlaku. Mengadap naik ke langit yang pertama, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa ni? Bau busuk sebegini. Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Terngiang-ngiang, terawang-awang, naik di antara naik turun tersebut, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin, turun terus roh. Roh yang tidak mukmin, orang yang hidup dalam keadaan tidak dalam keadaan berfokus. Jalan mana yang sedang patut dilalui dalam hidup ni? Roh orang mukmin bila keluar saja daripada mata dia, bunyi itu masuk dalam bekas, kemudian bau wangi semerbak, mereka saling tampung menampung, masuk dalam bekas saja, naik bau wangi semerbak ni. Rasulullah kata ada dua makhluk je yang tak bangun, jin dan juga manusia yang tak bangun. Selain daripada jin, manusia semua bangun. Bau wangi semerbak naik saja, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu penjaga langit yang tersebut, beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Kemudian kedengaran penjaga langit yang kedua kata, buka, sampai penjaga langit ketujuh, kemudian menghadap depan Allah, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ni insya-Allah kita termasuk di kalangan demikian. Sebut saja syurga Illiyin, turun terus roh, diri di hujung kepala masing-masing. Bila tuan-tuan pergi ziarah jenazah yang meninggal dunia, jangan cakap yang tak baik. Jangan cakap. Roh tu dengar apa setiap kataan siapa yang bercakap. Jangan kita hina dia. Jangan kita kata benda-benda yang tak baik pada jenazah tersebut. Kerana setiap kataan, setiap cakapan, setiap apa saja yang berada sekitar tersebut akan didengari oleh roh ini. Roh ni akan dengar apa yang disebut oleh keluarga masing-masing. Kita dengar siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana butang baju kita mula dibuka. Kita mula rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah. Ingat yang mandi jenazah ni. Setiap kali mana kamu mandikan jenazah, kedengaran roh ini akan sebut perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Dia sebut, Rasulullah sebut cerita demikian. Mereka sebut, jangan kasar dengan aku. Badan ni bagaikan melecur seluruh tubuh badan saat. Rasa sakit yang amat sangat. Kita rasa siapa yang kapankan jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang sembahyang jenazah kita. Itulah hakikat persahabatan yang sebenar yang ada di kalangan kita. Kemudian kita boleh nampak berapa orang yang usung jenazah kita sampai ke kuburan. Bila sampai di kubur saja, letak jenazah kita tersebut, nampak terus di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Orang angkat je jenazah kita tu, nak turun dalam liang lahat tu, rasa terus pengalaman pertama, ping terus. Himpitan kubur, bukan azab kubur. Belum jenazah turun lagi dalam kubur ni, belum sampai ke bawah lagi, rasa terus himpitan kubur. Hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka kita ni, kedengaran di bawah telinga masing-masing, kedengaran malaikat sebut, selamat datang, tanah sebut, selamat datang wahai hamba Allah, daripada tanah ini kamu diciptakan oleh Allah dan kepada tanah ini kamu dikembalikan oleh Allah. Lalu malaikat sebut, katanya tanah ni di bawah tersebut, dia akan mula sebut apa dia? Kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Mula hidup terus di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Kemudian hidup dalam keadaan orang tutup liang lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang mula turun. Tanah-tanah yang mula turun tersebut, dengar tanah-tanah yang sedang turun ini sampai pagar lutut je. Bunyi duk 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 sampai pagar lutut orang ke bumi jenazah kita ni. Diri dah malaikat muka dan nakir depan muka kita. Mula halau salat kita, mula halau haji kita,
mula halau amalan-amalan kita, tiba-tiba kali yang 3 menyesal dalam hidup sebut. Qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Tuan-tuan jangan sebut tuan-tuan. Yang datang malam ni, jangan ada seorang pun yang sebut. Masuk dalam kubur, tiba-tiba sebut nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Allah kita ni dalam Quran, dia sebut pada malaikat, malaikat, kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Yang aku tak sempat nak buat. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu hidup kembali di atas dunia. Kamu jangan harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Allahu akbar. Kalau kita tanya, Ustaz, kenapa orang macam ni masuk dalam kubur nak hidup balik ni? Kenapa di kalangan kita nak hidup balik? Kerana 2 sebab. Ulama-ulama sebut. Yang pertama, dia hidup atas dunia, dia buat ya'maluna sayyi'at. Dia buat benda dosa. Buat benda dosa. Ni sebab yang pertama. Dia hidup atas dunia ni, tak berfokus langsung. Hidup di atas dunia kita ni, tak tahu nak ke mana. Hidup kita ni, kita tanya, kamu kerja apa dalam hidup? Tuan-tuan hidup atas dunia ni, tuan-tuan kerja apa dalam hidup? Tuan-tuan nak apa dalam hidup? Tiap-tiap hari kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kita nak apa dalam hidup kita? Cuba tanya di kalangan kita. Sampai peringkat begini dalam hidup kita, ada yang jawab, saya Ustaz, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Saya nak duit biar banyak Ustaz. Harta biar banyak. Ini jawapan kebanyakan kita. Kita tanya balik, Allah jadikan kita ni nak suruh banyak harta ke? Allah ciptakan kita ni nak suruh harta benda kita jadi banyak? Begitu? Allah jadikan kita? Tak. Allah bukan muliakan kita dengan harta yang banyak. Betul yang kamu kejar tu. Yang kamu kejar beria sangat nak pada harta. Dalam hidup kamu tersebut. Beria dalam hidup kamu. Sampai tak boleh baca Quran. Sibuk mencari harta. Sampai tak kenal masjid. Sibuk mencari harta. Sibuk dalam hidup mencari harta ni. Sampai tak kenal alim ulama dalam hidup kita. Tak tahu dengan siapa yang patut kita tumpang untuk kita boleh selamat sampai di hadapan kita nanti. Dalam hidup sibuk sangat. Dalam hidup cari harta. Kalaulah harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, mana banyak harta kita dengan baik. Harta Qarun sebelum daripada ni. Qarun jauh lebih banyak daripada kita kan. Tapi mulia ke Qarun? Tak. Allah tak mulia langsung Qarun. Qarun satu-satu makhluk yang boleh buat emas. Boleh buat emas. Allah jadikan Qarun ni sampai boleh buat emas. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je baru. Bukan bawa harta lagi pun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini dengan harta kekayaan Qarun sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun di mana. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Beria pula tu, orang kita sanggup kadang-kadang berebut harta, berebut tanah, berebut kawasan tanah pagar, kawasan dalam hidup dia. Berebut harta Qarun ni. Yang dicari-cari tersebut, untuk apa dia cari dalam hidup dia? Cari untuk ditinggalkan di atas dunia. Dia nak tinggalkan dalam hidup dia. Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta Ustaz. Hidup atas dunia ni saya mengejar tahta, berebut nak pegang jawatan. Saya tegur banyak kali ni. Berebut jawatan bukan besar pun. Jawatan kecil je. Jawatan JKKKKKKK. Jawatan paling halus berebut. Kalau tak lantik jawatan, tak datang terus dia. Pelik betul orang yang macam ni. Nak pada jawatan. Jawatan di masjid, di surau, nak jawatan. Dia rasa bangga sangat dengan jawatan tersebut. Rasulullah datang, Rasulullah ajar. Rasulullah sebut, jawatan bukan kemuliaan dalam hidup. Jangan ingat kita pegang jawatan jadi mulia. Jangan. Tuan-tuan pegang jawatan, satu tanggung yang kena jawab depan Allah.
Seboleh mungkin jangan pegang jawatan. Orang Islam dia ajar demikian. Kamu seboleh mungkin kamu tolak pada orang. Bagi pada orang lebih baik. Kamu jangan pegang. Kalau kamu pegang, kamu akan jadi kehinaan pada diri kamu di akhirat nanti. Kecuali kamu boleh tunai tanggungjawab. Kalau kamu boleh tunai tanggungjawab, kamu pegang. Tapi kalau kamu tak boleh tunai tanggungjawab, jangan pegang. Jangan pegang. Ramai mana orang pegang jawatan menyesal depan Allah. Tuan-tuan jadi pengurusi lorong. Pengurusi lorong saja. Tuan-tuan kena jawab depan Allah nanti. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan sama ke? Bila tuan-tuan depan Allah nanti. Jadi pengurusi persatuan penduduk. Kena jawab depan Allah. Pengurusi persatuan penduduk je. Kita kata, takkanlah pengurusi persatuan penduduk pun kena jawab juga. Ya, kena jawab. Masuk dalam kubur je. Masuk dalam kubur, mereka tanya terus. Kamu pengurusi persatuan penduduk kan? Ya, saya pengurusi persatuan penduduk. Dalam penduduk kamu tu, berapa orang yang minum air ketum dalam kawasan kamu? Dalam kawasan kamu, berapa orang? Dalam kawasan kamu, yang isap dadah berapa orang? Yang isap rokok berapa orang? Yang tak datang sembahyang berjemaah berapa orang? Jawab. Kan ramai pula malam ni tak jawatan tak kena gaya. Saya sebut banyak-banyak ni tak jawatan semua. Tak nak pegang jawatan ustaz. Tapi saya nak sebut jawatan ni bukan kemuliaan. Pegang jawatan, kamu kena jawab depan Allah. EJK surau pun kena jawab depan Allah. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Kamu EJK surau kan? Ya, saya EJK surau. Subuh pagi tadi kamu sempat datang tak berjemaah? Hanya soalan tu je. Jenuh dah nak jawab. Jangan ingat pegang jawatan ni kemuliaan dalam hidup. Ada dah orang yang besar jawatan dia, Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun besar jawatan. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai Allah rakam kata-kata Fir'aun. Disebut dalam Al-Quran. Fir'aun bila dia rasa hebat besar jawatan dia, dia mengaku dia Tuhan. Dia sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia pergi mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun dalam hidup Fir'aun tak pernah kena Covid. Disebut dalam kitab, Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dalam hidup. Kita kejar apa dalam hidup kita? Ada yang sebut, saya tak kejar harta ustaz. Habis kamu kejar apa? Tahta. Tak kejar juga. Yang kamu kejar rupa ustaz. Nak jadi cantik. Orang kita kan ada juga penyakit tu. Yang lelaki tak sedar yang dia lelaki mengaku jadi betina. Yang perempuan tak sedar yang dia perempuan mengaku jadi jantan. Yang ni penyakit juga ni sedang diritai di kalangan kita. Yang dia nak jadi demikian. Manakala yang perempuan elok-elok dah dia perempuan. Allah jadikan dia perempuan tersebut. Tapi sibuk lagi nak mencantikkan wajah. Tak nak jadi tua, tak nak. Sanggup makan pil anti penuaan dia. Tua juga dia. Nak sebutnya dalam hidup dia. Pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia. Yang perempuan sibuk dengan nak memutihkan wajah. Muka putih dengan hitam legam dia panggil demikian. Sibuk demikian. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Yang lelaki nak berbadan sadu dalam hidup. Orang yang dia nak tengok badan dia jadi kental, sadu. Sadu tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Nak sebutnya sadu pada diri dia. Rela dia tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela dia tak datang sembahyang maghrib, pergi gym, betulkan badan. Balik kerja, pergi gym, betulkan badan. Bawa dengan air ni, pukul 12. Rela tak datang sembahyang isyak. Nak pergi main futsal kejap lagi ni. Nak main futsal. Pukul 12 malam, sepak bola lagi. Pukul 1 pagi, sepak bola lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa, wahai anak muda? Kamu main di waktu tersebut. Masa yang sedang rehat. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu?
Kamu nak sembahyang subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Kalau pukul 2 pagi sepak bola lagi dalam hidup kamu tersebut. Allah jadikan dalam hidup. Bila kamu dah badan kamu sadu, nampak sasa dah badan kamu. Untuk apa badan kamu jadi kental? Badan kamu kental, badan nampak sasa, tubuh badan kamu nampak hebat. Untuk apa? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas, Ustaz. Tu je kerja dia, nak tunjuk body. Kita kata, kamu ni ringkahnya hidup kamu. Kamu tak fikir panjang ke dalam hidup kamu? Sedangkan kamu terbiasa hidup dengan keadaan buat maksiat pada Allah. Jangan. Bila kamu terbiasa hidup dengan keadaan demikian, kamu akan menyesal dalam kubur nanti. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Dalam hidup, di kalangan orang kita, bila dia hidup, ya'maluna sayyi'at. Hidup berbuat benda-benda yang buruk dalam hidup dia. Kenapa? Dia tak tahu yang perjalanan hidup dia bernoktahkan syurga. Bila hidup kita ni, hidup berjuang, hidup kita sibuk di atas dunia, tiba-tiba mati-mati, masuk dalam kubur, rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup. Cerdik ke orang yang jadi demikian? Tak cerdik. Hidup ni jangan demikian. Hidup ni biar mengejar, Rasulullah ajar. Jangan kamu kejar tahta, jangan kamu kejar harta, jangan kamu kejar rupa, tetapi hidup ini mengejar syurga. Bila kamu mengejar syurga dalam hidup kamu, kamu akan sentiasa berbuat amalan soleh. Yang kedua, kenapa menyesal? Tak buat amalan soleh. Dahlah buat dosa, kemudian tak buat amalan soleh. Amalan soleh apa yang dia tertinggal? Yang dia hidup, waktu mana hidup orang kita ni, yang dia berani sangat buat dosa, yang sehinggakan Allah matikan dia kerana dosa. Ni kena Covid ni, mati dalam keadaan kena Covid ni. Covid yang berlaku ni punca apa? Kerana dosa. Dosa yang di kalangan kita lakukan. Kalau tidak kerana dosa, kenapa Allah turunkan bala untuk diri kita? Allah nak sebut ayat yang saya baca tadi, fakullan akhazna bizambi. Semua yang berlaku di kalangan kamu itu kerana dosa yang kamu lakukan, dan kami ambil daripada dosa itulah yang menyebabkan kamu mati di kalangan kami. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Allah sebut ada di kalangan kamu kerana dosa sebelum daripada ni, kami turunkan hujan batu, kena mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man akhadhat usayhah. Ada di kalangan kamu yang kami gempurkan dia, pecah gegendang telinga, kemudian mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan kamu yang kami telah tenggelamkan dia dalam muka bumi, belah bumi, jatuhkan dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air yang besar, lalu kami matikan mereka dalam gelombang air yang besar tersebut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sebut, aku tak buat zalim pada kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu buat dosa pada diri kamu sendiri. Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Satu saya nak sebut, Allah belum lagi berhenti kemarahan Allah saat ini. Satu berlaku Covid ini, dan kita kena betulkan balik. Kena sebut pada masyarakat kita, kena betulkan balik. Dosa apa? Dosa arak, dosa judi. Apa benda yang kita tak buat dalam masyarakat kita yang menyebabkan dosa-dosa sebegini? Dosa pelacuran, dosa perzinaan, dosa-dosa yang sedang berlaku ni. Belajar dengan Palu tu, Allah palukan bumi Palu di Indonesia tu kerana dosa je. Saya pergi bumi Palu hari yang keempat, bila Allah palu di bumi Palu tersebut, Allah gelombangkan air tsunami, mati bergelimpangan di kalangan mereka kerana mereka buat sembahan pantai. Buat sembahan pantai, kemudian Allah pusarkan tanah di kawasan Taman Medan sebegini. Waktu maghrib, bila dengar hari yang sama serentak pada masa yang sama, waktu maghrib, Allah jadikan apa dia? Di Balarua tu, Allah kisarkan tanah di Balarua. Macam kena bila dengar azan maghrib, Allahu Akbar, orang dia baru balik ke rumah. Tengah-tengah Allahu Akbar tersebut, Allah mula gerakkan tanah. Pusing tanah tu. Pusing tanah. Macam kena blender. Kena blender tu. Kemudian dengan masjid, dengan surau dalam kawasan tersebut, Allah seduk dalam muka bumi sedalam 40 meter ke dalam, lalu Allah letupkan naik ke atas.
Balarua. Di Balarua. Kalau tuan-tuan ada masa, pergi ke Palu tu. Tengok macam mana Allah palukan bumi Palu. Tuan-tuan naik kapal terbang, turun di Makassar, kemudian naik lagi ke kapal terbang, pergi ke Palu. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah jadikan bumi Palu tu. Kemudian, di Balarua. Selang lebih kurang sejam perjalanan lagi sampai di Pitobo. Pitobo azan maghrib juga. Azan maghrib juga. Waktu maghrib. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sedut. Tanah sedut rumah-rumah yang ada ni. Rumah-rumah yang ada ni tenggelam dalam bumi ni sedalam 10 meter ke dalam tanah. Tenggelam tuan-tuan. Tanah ni, rumah batu, banglo. Ada gereja yang 400 orang dalam gereja tersebut. Tenggelam dalam tanah ni. Allah belah bumi. Ada rombongan datang malam tersebut. Allah belah bumi. Jatuh bas tu dalam tersebut. Allah tutup balik tanah tersebut. Kemudian di Petobo tersebut. Bila tenggelam saja, mereka cuba naik. Panjat naik tersebut. Allah datangkan air payah. Air yang entah daripada mana. Kawasan bukit. Tiba-tiba datang air hitam. Menenggelamkan kawasan tersebut dan tanah tersebut menjadi kering. Keesokan hari tumbuh pokok-pokok jagung di atas tanah tersebut dan saya tengok sejauh mana, sejauh 7 km bagaikan orang tak pernah tinggal di kawasan tersebut. Allah buat senang je, Allah nak buat. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Saya nak bagi peringatan ini. Yang berlaku Covid yang sedang berlaku ni, kalau kita tak sedar lagi, cuba lawan lagi, saya ingat Allah akan turunkan bala yang dahsyat lepas pada ini. Kalau kita tak sedar-sedar di kalangan kita. Jangan teruskan maksiat. Datang masjid, dengar kuliah, baca Quran. Jangan buat alasan dalam hidup kita. Jangan kita ni rasa semakin jauh. Orang kita ni semakin kena COVID-19, semakin jauh daripada rumah Allah. Pelik betul orang kita jadi demikian. Tak nak baca Quran, sibuk baca WhatsApp je setiap hari. Di kalangan kita jadi demikian. Terbalik orang panggil demikian. Ini Allah sedang, kemarahan Allah belum lagi berhenti. Saya nak sebut, kemarahan Allah belum lagi berhenti saat ini. Ini punca yang pertama. Yang kedua, kerana kita tak buat amalan soleh. Amalan soleh apa yang kita kena buat dalam hidup kita? Yang pertama, hidup ni kena yakin hanyalah dengan Islam. Ini amalan soleh yang kena jaga sungguh. Jangan percaya dengan nasionalis, dia penipu kita. Jangan percaya dengan sekularis, dia menipu kita. Jangan percaya dengan komunis, dia menipu kita. Jangan percaya dengan liberalis, dia menipu kita. Jangan percaya. Jangan yakin dengan selain daripada Islam. Hidup ni hanyalah dengan Islam. Yang mulut kita sebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah kan. Yang kita dalam kita hidup, yakin hidup ni dengan Islam. Jangan percaya dengan selain daripada Islam. Wa man yattabi'il islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kerana kita kosong amalan menghadap depan Allah. Yang ni bahaya. Nak sebutnya percaya dengan Islam dalam bab kekeluargaan dengan keluarga Islam. Dalam bab kebudayaan Islam. Dalam bab politik Islam. Jangan ambil politik selain daripada Islam. Jangan percaya dengan politik macam-macam. Jangan percaya. Jangan ada di kalangan kita termakan fitnah dengan musuh-musuh sebut tiada politik Islam. Tak ada. Politik suku, agama suku. Jangan mengarut. Dalam politik ada agama. Jangan ajar. Jangan sebut mulut kita ni saya tak terlibat dengan politik. Kalau kamu sebut demikian, seolah-olah kamu nak sebut bahawa dalam orang terlibat dengan politik tidak ada dosa pahala. Tak ada syurga neraka pada mereka tersebut. Tak, mana mungkin demikian. Allah jadikan setiap urusan hidup ini terlibat dengan dosa pahala, syurga neraka. Dan Rasulullah membuka tanah-tanah Cordova, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka Selat Gibraltar yang dihantar sahabat-sahabat, dan juga Rasulullah membuka kota Konstantinopel. Dengan apa kalau tidak dengan politik Islam? Politik Islam yang diajar. Kalau kita tak terlibat dengan politik, orang kafir akan menguasai kita. Orang kafir akan menguasai kita. Kena faham dalam hidup kita. Yang ni yang sedang terjadi di kalangan kita. Yang ni konsep dipanggil. Dalam kebudayaan Islam. Dalam hiburan Islam.
segala benda dengan Islam dalam hidup kita. Kalau cari selain daripada Islam, maka kita akan menyesal. Kita tertinggal satu amalan soleh yang paling penting dalam hidup. Keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah kita pada Allah. Ibadah apa kena jaga? Solat, tuan-tuan. Solat ni kena jaga, jangan main-main. Ada orang kita di solat hari Jumaat je dia solat. Hari-hari lain dia tak solat. Ada orang kita demikian. Ada orang kita dia solat satu waktu je dalam hidup dia. Satu waktu sehari je. Solat waktu yang lain dia tak solat. Bukan begitu Islam. Islam ajar solat 5 waktu kena jaga. Bila solat sampai umur 40 tahun, jaga 5 waktu. Umur 40 tahun, jaga solat berjemaah, jangan tinggal. Usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Solat tahajud malam, pastikan solat harian kita jaga, solat berjemaah kita jaga, solat tahajud malam. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan tertinggal. Umur 60 tahun, jangan tinggal walaupun satu malam kalian untuk bangun tahajud malam. Ni solat dipanggil. Yang kedua, baca Quran. Jangan malah baca Quran. Dan jangan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, pastikan tuan-tuan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Jangan mati. Saya nak pesan betul-betul. Orang kawasan ni, kalau kalian mati, di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas? Tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran je tak boleh baca. Jangan baca WhatsApp selagi mana tak baca Quran. Selagi mana tak baca Quran, jangan baca WhatsApp. Bila kamu tak boleh baca Quran, itu tanda kegagalan dalam hidup kamu nanti. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia gagal. Gagal. Kalau dia tahu dia nak gagal, datang jumpa dengan AJK Surau. Bagi tahu pada AJK Surau. Tuan, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Saya mengaku, saya tak malu-malu saya nak sebut. Saya tak nak saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. AJK pula umum, hari Jumaat je umum. Siapa ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong daftar. Daftar. Bagi nama, bagi alamat, bagi nombor telefon. Manakala umum pula, mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar dengan surau ni. Kemudian ketemukan mereka, sedarakan mereka bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Sedarakan mereka, jumpakan mereka, buat kenduri sikit, sembelih lembu, buat jamuan dan sebagainya. Hari persaudaraan Islam dipanggil demikian. Sedarakan mereka. Di antara, di kalangan mereka sebut, biar mereka bertemu di antara satu sama lain. Belajar. Kamu belajar dengan orang dah boleh belajar. Yang orang yang dah tahu ni. Manakala orang yang belum tahu lagi, jangan segan silu, jangan malu-malu. Dia bagi tahu pada AJK masjid, saya tak boleh baca lagi Al-Quran Karim. AJK pula jangan jawab, bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Jangan sampai tak boleh baca. Jadi AJK sangat, tiba-tiba Quran pun tak boleh baca lagi. Malulah sikit kita dalam hidup kita. Biar kita boleh dipanggil demikian. 2. Yang ketiga, saya nak sebut amalan apa yang kita kena buat sebelum kita terlambat masuk dalam kubur. Tolong alihkan semua aset-aset yang ada di atas dunia ini ke akhirat Allah. Sekarang juga sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Alihkan. Jangan simpan untuk dunia. Jangan simpan untuk dunia. Sekarang kita tak guna dah, banyak dah barang yang kita tak guna dalam hidup kita. Yang tak guna tu alih ke akhirat terus. Jangan simpan di dunia ni. Simpan di dunia ni, menyesal nanti. Orang kita ni cari harta pandai sampai hujung nyawa, kemudian dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Lalu dia kena tanya terhadap harta yang ditertinggal di atas dunia. Cerdik ke tak cerdik macam ni? Tak cerdik langsung. Kita cari harta untuk siapa? Orang tanya dia, kamu cari-cari harta simpan-simpan ni untuk siapa? Dia jawab, untuk saya. Untuk bila? Bila dah tua, dia sebut demikian. Siapa yang ajar simpanan untuk hari tua? KLSP, dia sebut demikian. KLSP ajar kami supaya simpanan untuk hari tua. Kita kata tak. Rasulullah ajar kita simpanan untuk ke syurga. Jangan simpan untuk dunia. Jangan. Tak cerdik dalam hidup kita. Macam orang pergi Mekah kan, beli-beli barang di Mekah,
Kemudian bila nak balik, tak boleh nak balik. Barang banyak sangat. Nak buat macam mana? Postlah ke Malaysia. Post ke Malaysia. Kadang-kadang kurma dah sampai. Air zam-zam dah sampai. Tapi tuan kat Mekah lagi. Demikian juga kita. Kita ni dah sampai dah hujung nyawa dah sekarang. Postlah ke akhirat. Janganlah kita simpan lagi untuk dunia. Hantar ke akhirat. Macam mana hantar ke akhirat? Sedekah, wakaf, infak, hibah. Ni cara yang diajar dalam Islam. Bagi panggil anak-anak kita. Bila abah meninggal dunia, jangan berebut harta abah. Abah adalah duit sikit. Simpanan abah adalah 60,000 misal contohnya. 60,000 ni ambil 10,000 seorang. Misal contohnya. Kamu ada 4 orang adik-beradik. Kamu ambil 10,000 seorang. Lepas abah meninggal dunia, jangan berebut. Jangan berebut. Jangan seorang pun berkelahi. Rumah ni bukan milik kamu. Rumah ni milik abah dan juga umi kamu. Kamu jangan rebut. Jangan ambil rumah ni. Kamu ada dah kan rumah masing-masing? Kalau kamu berebut nanti adik-beradik, dia akan sebut, yang sulung tak boleh duduk. Yang bongsu tak boleh duduk. Habis tu, rumah ni, kita duduk. Rumah wakaf untuk adik-beradik, dia sebut demikian. Andai dia sebut demikian. Yang kita tenganga-nganga dalam kubur. Yang kita, tak, kita sebut, rumah ni milik abah, milik umi kamu. Macam mana nak buat? Bila abah meninggal dunia, abah wakafkan tanah ni. Rumah ni. Datang jumpa dengan AJK Masjid. Surau, bagi tahu. Rumah saya tu, saya wakaf bila saya meninggal dunia dan isteri saya meninggal dunia. Ni, bagi terus wasiat, tulis terus. Dengan jumpa dengan lawyer, tulis surat semua, siapkan demikian. Bila kita meninggal dunia, rumah tu tidak menjadi milik anak-anak kita, tapi menjadi milik siapa? Milik kita. Bila kita masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Berjumpa balik dalam rumah kita. Oh, ada. Kenderaan kita pun ada. Sempat wakaf. Sebelum kita meninggal dunia, kita wakaf kenderaan kita. Bagi pada AJK Surau, bagi pada AJK Masjid, dah bagi pada seorang masjid. Seorang masjid ambil rumah tu, ambil kenderaan tersebut, jual pada orang ramai. Jual, ambil duit. Bagi tahu, katakanlah rumah harga 300,000. Jual harga 200,000. 100,000 lagi, harga yang perlu kamu datang ke masjid. 200,000 je kami jual. Bawah parah harga. Dengan syarat, kamu 100,000, kamu datang balik ke surau ke masjid. Yang kedua, bila kamu mati, kamu wakaf balik ke masjid. Wakaf balik ke surau masjid. Yang menyebabkan harta orang Islam berkisar di kalangan orang Islam. You tengok rumah-rumah banyak mana dah rumah-rumah yang jadi kosong. Bila meninggal dunia di kalangan mereka-mereka yang mempunyai waktu mana hidup tersebut. Bila kita meninggal dunia, kita tertinggal amalan salihin. Jangan tertinggal. Tolong alihkan sekarang. Barang kemas yang kita ada, tolong infak, tolong sedekah, tolong hibah, tolong wakaf. Jumpa dengan madrasah-madrasah, ustaz-ustaz tertentu, bagi tahu pada mereka, saya nak wakafkan tanah ni, saya nak wakafkan rumah ni, saya nak wakafkan barang kemas ini untuk kegunaan kerja-kerja Islam. Bila kita masuk dalam kubur, kita berjumpa balik harta benda yang kita miliki di atas dunia dahulu. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan. Bila tuan-tuan masuk dalam tabung derma, dia bukan masuk untuk tabung derma tu, tetapi dia masuk untuk pada diri kita juga. Macam kita dengar kuliah malam ni kan. Elok-elok kita dengar kuliah ni, lalu tabung derma misal contohnya. Dalam poket kita, kebetulan ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Agak-agak yang biasa yang masuk yang mana? Yang RM1 kan? Yang RM1 tu lah kita jumpa balik di akhirat nanti. Kita jumpa balik di akhirat. Kita akan menyesal. Kenapalah aku kedekut sangat bagi yang RM1? Untuk aku juga. Bukan untuk orang lain. Dalam hidup kita ni, jadilah orang Islam yang cerdik. Orang Islam yang cerdik ni, di pandangan dia jauh. Dia nampak akhirat Allah. Dia tak nampak dunia ni menjadi kejaran. Yang dia nampak, aku mesti mengejar akhirat. Biar aku dapat syurga dalam hidup aku. Untuk apa kita nikmat-nikmat di dunia? Tiba-tiba bila kita masuk dalam kubur, kita tak ada lagi nikmat. Bahkan kita dapat azab di dalam kubur kita. Yang ni orang yang cerdik dalam hidup dia. 2. Yang ketiga, yang kena amalan salih yang perlu kita jaga sangat. Apa dia? Perbuatan, PL perangai kita, akhlak kita. Akhlak tolong jaga. Akhlak ni, saya nak sebut, yang disebut akhir-akhir ni, kita jaga kita. Kita jaga kita ni maksudnya apa dia?
pastikan diri kita ni mewajahkan jasad kita di kalangan ahli syurga. Berebut datang surau, saf yang pertama berebut. Jangan borak lagi. Bila sampai ke surau ni, berebut saf yang pertama. Duduk di saf yang pertama. Saf yang kedua berebut. Orang tanya, kenapa? Saya tak sabar untuk masuk dalam syurga Allah. Pakaian kita kemas, bersih, bau wangi tubuh badan kita. Tanda kita ahli syurga. Tanda kita ahli syurga. Orang tengok kita pun, oh dia ni memang dah ahli syurga. Tak banyak lagi bercakap. Tak sibuk tanya orang. Balik lepas isyak tak sibuk nak habiskan masa depan TV tengok Gegar Waganza. Tak habiskan masa dia. Nak habiskan masa dia depan TV, nak baca, nak tengok cerita-cerita 7 hari mencintaiku dipanggil. Ada manfaat langsung dalam hidup dia. Hidup dia sibuk tanya orang. Saya ni ahli syurga ke saya ni ahli neraka? Tanya isteri dia. Tanya, cuba tengok wajah abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia, ahli syurga ke ahli neraka abang? Biar isteri tak memandang atas bawah. Isteri pun sebut, payah juga abang nak masuk syurga. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Abang nak masuk syurga macam mana? Quran pun tak khatam-khatam lagi. Biar kita ni berusaha untuk jaga diri kita. Kita kan ada peluang lagi kan sekarang. Ada peluang lagi untuk kita ni dapatkan syurga Allah. Angkat tangan, menangis tersesak. Ya Allah, orang semua kata aku ni ahli neraka, ya Allah. Bagi tahu ada Allah, aku ni dosa banyak sangat ke ya Allah. Sehingga kan semua orang bagi tahu aku ni ahli neraka, ya Allah. Kita pun menangis tersesak. Jangan ya Allah. Aku tak nak walaupun sejengkal, walaupun setitik sekalipun aku masuk dalam neraka kamu ya Allah. Biar kita menangis tersesak. Menangis di dunia ni jauh lebih bernilai daripada menangis dalam kubur nanti. Jauh lebih menangis daripada mahsyar Allah nanti. Nangis kita di atas dunia ni. Nak sebabnya jaga kita. Tanda kita ni ahli syurga, PL perangai kita apa dia? Kita sibuk jaga kedua ibu bapa kita. Terutama bagi orang lelaki ya. Saya sebut banyak kali ni, orang lelaki tolong jaga mak ayah. Jangan singgung hati mak ayah. Jangan kalian bercakap kasar di hadapan ibu dan ayah kalian. Saya nak betul terang dengan orang lelaki kita ni, dia sibuk jaga isteri dia lebih daripada dia sibuk jaga mak ayah dia. Yang ni yang dosa besar kalian sedang lakukan. Kebanyakan orang kita di kalangan kita begitu. Kita sibuk jaga isteri kita, sibuk jaga anak-anak kita. Mak ayah kita kita biar begitu. Terasa hati mak ayah kita dengan kita. Kalian perasan tak? Kita dengan anak lelaki kita nampak. Anak lelaki kita ni, kalau dia dah berumah tangga, sibuk nak jaga isteri dia. Dia tak sibuk nak jaga kita. Maknanya apa dia? Kita pun sama lah. Kita pun sama juga, tak jaga mak ayah kita. Kita jaga siapa? Jaga isteri kita. Kenapa kita jaga isteri kita? Kerana kita takut pada isteri kita. Dalam tak sedar, kita menjadi takut bini, dipanggil begitu. Dalam ni penyakit Melayu terakhir, dipanggil begitu. Dalam tak sedar, kita ni jadi takut dengan isteri. Kita sebut, kalau saya tanya, pakcik takut tak dengan isteri? Tak, mana takut. Saya pelampang je isteri saya. Dia sebut demikian. Tapi dia balik ke rumah, menikus dia depan isteri dia. Takut dia dengan isteri dia. Isteri dia boleh tengking dia. Isteri dia boleh tinggikan suara di hadapan dia. Kalian pernah kan? Isteri kalian mengangkat suara di hadapan kalian. Bila isteri mengangkat suara di hadapan kalian, itu tanda kalian dalam keadaan di mana kalian sudah menjadi ketakutan dalam hidup kalian. Takut ada isteri. Orang perempuan jangan angkat suara depan suami. Kalian angkat suara depan suami kalian, hancur lebu amalan-amalan kalian. Sebagaimana seorang anak lelaki mengangkat suara di hadapan mak ayah dia. Allah benarkankah anak lelaki untuk mengangkat suara di hadapan mak ayah? Allah larang. Jangan wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmah. Jangan kamu cakap kasar depan mak ayah kamu. Jangan tengking mak ayah kamu. Wa qul lahumā qawlan karīmah. Cakap lemah lembut dalam hidup kamu dengan kedua ibu bapa kamu. Demikian juga isteri. Kalian jangan tengking suami kalian. Kalian tengking suami kalian, hancur lebu amalan-amalan kalian lakukan dalam hidup. Kenapa diam semua? Macam pernah kena je ni. Nafsu je. Macam pernah rasa je dalam hidup. Cuba tanya malam ni. Balik malam ni tanya isteri kita. Tanya betul-betul. Isteri tanya, abang ada tak rasa takut dengan saya? Hanya soalan ni. Dalam tak sedar kita kata, dia juga rasa takut. Rasa takut. Sampai kita rela menipu mak ayah kita.
Rela mak ayah kita tinggal seorang-seorang. Biarkan. Kenapa? Tak boleh bawa datang. Dia berkelahi Ustaz, dia berkelahi. Dia boleh sebut mak dia tu akan berkelahi dengan isteri dia. Habis tu, kamu rela biarkan mak kamu tinggal seorang. Dia rela hantar mak dia ke rumah jagaan orang tua. Semata-mata apa dia? Dia nak jaga isteri dia ni. Nak jaga isteri dia, sanggup dia singgung hati mak ayah dia. Ni yang sedang berlaku di kalangan kita hari ni. Sepatutnya orang perempuan, saya nak sebut, bila suami kalian ada mak dan ayah, mak mertua dan ayah mertua, kalian bagi tahu pada suami kalian, sebut pada suami kalian, abang jagalah mak ayah. Abang jaga betul-betul. Kalau abang jaga betul-betul mak ayah, abang boleh masuk syurga, kami satu keluarga akan masuk syurga. Mengikut nanti. Jangan kalian sibukkan diri. Saat mana suami nak jaga mak ayah, kita datang pula sibukkan diri. Kita sebut pula, isteri sebut, pilih antara mak abang dengan saya. Bila antara mak abang dengan saya, dia sebut, abang, yang abang pentingkan siapa? Pentingkan mak. Segala-gala benda mak. Mak. Saya isteri abang. Kita sebut ada isteri kita, kamu isteri. Itu ibu saya. Itu ibu yang perlu saya jaga. Allah dah pesan, jaga ibu yang jauh lebih besar, isteri. Lalu isteri dia sebut, pilih antara saya dan juga mak abang. Mana abang nak? Dia sebut demikian. Bila isteri sebut saja begitu, bagi tahu dia isteri, kamu aku ceraikan kamu dengan talak satu. Ajar dia demikian. Jangan biarkan isteri yang demikian. Sehingga kan kita menjadi derhaka pada mak ayah kita. Ada kepatut demikian. Jangan sebut kalimah ini. Jangan minta pertandingan di antara isteri dan juga ibu. Jangan ada pertandingan demikian. Isteri, dia kena faham bagaimana kedudukan dia di saat mana suami yang kena jaga mak ayah dan juga membesarkan mak ayah dalam hidup ni. Ini benda yang kita kena faham. Ramai mana orang kita, tuan-tuan, bila ibu dan ayah tuan-tuan terasa hati dengan tuan-tuan, tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh masuk syurga. Tertutup rapat pintu syurga. Tak adalah, semayanglah macam mana sekalipun, puasalah hebat macam mana pun, bila kamu singgung hati mak ayah kamu, jangan harap tempat kamu dalam syurga Allah SWT. Demikian juga dengan orang perempuan. Kalian, saat mana kalian menyinggung hati suami kalian, kalian ingat kalian boleh masuk syurga. Kalian tinggi suara, tengking-tengking suami. Bila bercakap kasar dengan suami, kalian meninggal dunia. Kalian ingat kalian boleh masuk syurga. Orang perempuan, tak ada syurga bagi kalian. Tertutup pintu syurga di saat mana suami yang terasa hati dalam hidup. Jangan begitu kita orang lelaki dan juga orang perempuan. Kena jaga dua-dua hak-hak yang perlu dijaga di kalangan kita. Ni akhlak dalam hidup. Ni sampai takut dengan isteri. Sangat takut sungguh dengan isteri. Duk minum dengan ustaz-ustaz ni. Tengah-tengah minum tu, bunyi handphone, deringan handphone tu, bunyi kering tu, dia tengah minum, jatuh gelas tersebut. Kita tanya kenapa? Isteri saya telefon ustaz. Isteri telefon jatuh, boleh jatuh gelas. Kita tanya kenapa? Apa masalah? Oh ustaz, isteri saya garang disebut. Ya ke isteri kamu telefon? Dia pun tengok ni ustaz, dia tunjuk handphone dia. Tengok ni ustaz, handphone saya ni nama isteri saya telefon. Kita tengok nama dia tulis Langsui terus dia tulis. Nak sebutnya nama Langsui terus dia letak nama isteri. Ada seorang tu letak Singalapa. Nama suami, nama isteri dia. Singalapa terus dia sebut. Nak sebutnya gambaran takutnya. Kita pun dengar tu. Dengar. Cuba jawab. Jawab tu. Dengar suara dalam handphone tu. Isteri tengking tu. Kat mana? Katanya isteri. Kat mana? Dia pun jawab. Kat kedai. Minum. Dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Dengan Ustaz Dasuki mana? Tanya. Isteri dia tengking dia. Adalah yang Ustaz Dasuki yang cerita bab mati tu. Bohonglah. Katanya isteri. Bohonglah. Isteri dia boleh tengking dia begitu saja. Lambat lagi ke nak balik? Nak balik dah ni, nak siap nak balik ni. Katanya suami, nak balik? Tak, balik. Sekarang juga balik, katanya isteri dia. Balik tu dia tak telefon. Balik dulu ya Ustaz. Balik terus. Dia tu ketua kampung, penakut. Nak sebut. Malu je, buat malu je di kalangan kita. Kita ni jangan begitulah dalam hidup ni. Dalam hidup kita sampai begitu. Dalam hidup kita ni, sampai tahap kita hilang maruah diri. Kerana apa dia? Kerana tak pandai nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita dengan manusia.
Ibu-ibu, pastikan ibu-ibu jangan angkat suara lepas pada ni. Jangan tengking-tengking. Kalau kalian kena tengking pada isteri kalian, maknanya memang teruklah kalian. Kalian berhentilah jadi lelaki senang cerita. Jangan jadi orang lelaki lah. Bila dia tengking-tengking oleh isteri dia. Jangan hidup kita jadi demikian. Biar kita tahu yang kita ni Allah kurniakan ada kemuliaan tertentu. Dan juga isteri, jangan hinakan suami kalian dengan cara demikian. Menghina suami dengan cara begitu menyebabkan hancur lebur amalan-amalan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Ni malam ni macam kena je. Masing-masing kata, ya Ustaz, ya. Lama dah nak suruh sebut ni. Lama dah nak bagi tahu yang ni. Tapi pendam gitu dah. Orang lelaki ni penyakit dia, belum kahwin banyak mulut. Lepas kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Tu kena ingat betul-betul wahai orang perempuan. Kena ingat, orang suami kita ni belum kahwin memang banyak mulut. Tapi lepas kahwin, dia dengan kita, mulut dia disimpan dalam hati. Dia pendam je dalam perasaan. Dia bawa perasaan dia tu. Yalah, maklumlah dia mak pada anak kita, dia begini. Dia akan jadi demikian. Orang perempuan belum kahwin tak ada mulut. Lepas kahwin, mulut kat mulut dia. Mulut tu dia letak dekat mulut dia. Dia sampai dia menyinggung hati suami dia. Yang ni yang bahaya. Ini jaga-jaga dalam hidup kita. Supaya jaga akhlak. Akhlak apa dia lagi? Dengan mak ayah kita, dengan suami kita, akhlak kita dengan jiran tetangga kita. Akhlak dengan jiran. Jangan berkelahi dengan jiran. Jangan ada di kalangan kita mati di saat mana dia tak tegur siapa dengan jiran tetangga dia. Rasulullah sebut la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga. Man qati'ur rahim. Dia mati di saat mana dia sedang memutuskan silaturahim. Nah, jangan demikian pada diri kita. Biar kita, bila kita berada berjiran, terutama rumah-rumah macam ni, jaga betul-betul hubungan dengan jiran. Jaga kita. Jangan sampai sakitkan hati jiran. Ambil parking tempat dia. Sampai terkehil bahu dia nak masuk parking rumah dia. Susahnya kerana kereta kita banyak. Kereta kita banyak menyusahkan dia. Ataupun kadang-kadang kita menyusahkan jiran. Masak sedap je. Masak goreng ikan kering je. Jiran sebelah tu telan air liu. Gup telan liu. Sedapnya. Tunggu tak sampai ikan kering tersebut. Tunggu di akhirat nanti. Tunggu di akhirat nanti. Tak lepas nak jawab depan Allah. Dah tahu dah kita ni kedekut. Tak nak bagi pada jiran. Beli penyeduk bau yang besar tu. Yang penyeduk bau yang besar tu. Biar bila kita masak, seduk je bau tu masuk dalam tu. Senang cerita. Ni kita tak. Biarkan buka tingkap masak tu. Bila buka tingkap masak, bau pada jiran-jiran sebelah. Telan air liur jiran sebelah. Kita meninggal dunia satu hari. Sakit hati jiran dengan kita. Masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kerana apa dia? Kerana tak jaga amalan ini dalam hidup kita. Saya rasa mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita saat mana diuji dengan COVID-19 ini, kita pastikan diri kita berbekal sekarang. Banyakkan bekalan. Baca Quran. Jangan malas baca Quran. Di saat mana diuji dengan ujian COVID ini. Kemarahan Allah belum reda lagi. Ketuk pintu-pintu rumah jiran-jiran kita. Bagi tahu kepada mereka, datang ke masjid, baca Quran. Mari kita sama-sama hidupkan. Untuk apa dia? Untuk kita puasa sunat. Untuk kita redakan kemarahan Allah pada kita. Dan kita bernazar di kalangan kita. Misal contoh, bila Allah angkat saja COVID ini, misal contoh, kita harap supaya pemerintah hilangkan yang disebut dengan kilang arak, yang disebut dengan judi-judi, maksiat yang sedang berlaku ni. Kelak-kelak malam yang ada, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kemarahan dan kemurkaan Allah pada diri kita ini sendiri. Terima kasih di atas jemputan ini. Saya mohon maaf kerana tak dapat hadir 2 minggu yang sudah tersebut. Mudah-mudahan pada malam ini terbayarlah yang tak hadir sebelum daripada ini. Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni kat luar nanti, ni ada kitab yang terbaru yang telah saya susun balik. Dia panggil Qutun Nufus, makanan untuk jiwa kita. Qutun Nufus ni wirid-wirid dan doa-doa yang patut kita baca dalam hidup kita. Wirid apa yang patut dibaca? Saya cadangkan untuk ayah-ayah, ibu-ibu, tiap-tiap hari baca je wirid-wirid sebegini, supaya sampai peringkat kita meninggal dunia dengan suasana hidup kita dengan wirid pada Allah. Demikian juga sebelum daripada ni saya karang kitab ni, bagaimana untuk jalan ke syurga Allah, untuk dapatkan syurga Allah. Saya karang kitab ni. Kitab ni penting sangat.
persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak meninggal dunia, nak buat amalan apa dia? Pada diri kita ni sendiri. Ni kitab ni bagi hadiah pada mak kita, ayah kita. Biar dia buat amalan. Ringkas je saya dah susun dah. Amalan 1, amalan 2, amalan 3. Kita dah nampak dah tanda-tanda kematian kita. Demikian juga yang ni dalam PKP baru ni, saya karang kitab ni. Kitab ni, macam mana untuk kita mati biar jadi husnul khatimah. Jangan mati su'ul khatimah. Husnul khatimah ni mati dalam keadaan jaminan untuk kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dekat dengan kematian kita. Saya karang lagi kitab ni saat dipanggil menghadap. Bila dekat nak mati, suasana macam mana. Saya karang kitab ni, syurga ganjaran terindah. Dan ada 2-3 buah lagi kitab yang lain. Kalau ada ustaz-ustazah yang datang pada malam ni, buat kuliah lah di surau-surau dan di masjid-masjid ni. Lepas pada maghrib baca je. Bahasa saya bahasa Malaysia. Saya cerita tentang mengenai bahasa Melayu kita ni dan memudahkan. Setakat ni tak ada lagi kitab-kitab yang cerita tentang malam tama di barzah. Bagaimana kita nak melalui suasana barzah. Di kalangan kitab Melayu. Kitab Arab ada. Kitab Indonesia ada. Tulisan-tulisan daripada kitab Indonesia. Tapi daripada Melayu tak ada lagi. Saya karang kitab-kitab ini, saya susun. Supaya, saya berharap supaya bila kita meninggal dunia, mati je orang Malaysia kita ni, semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara cita-cita besar saya dah. Saya harap supaya ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni pun di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni Allah bagi peluang untuk kita dapat masuk dalam syurga Allah. Dan kita mesti berusaha untuk dapatkan syurga Allah dalam hidup kita. Saya karang kitab ni tuan-tuan, kerana saya bangunkan ma'had tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin. Saya tanggung mereka belajar. Saya tanggung mereka tu seramai lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Anak-anak yatim dan orang miskin. Saya tanggung mereka seorang sebanyak RM3,500 seorang. Saya ambil daripada Sabah. Masuk daripada Sabah ada lebih kurang 9 orang pelajar. Seorang tu kita tanggung sebanyak RM9,000. Seorang-seorang pelajar ni. Mereka tersebut ada lebih kurang 9 orang anak-anak Sabah yang kita cadang mereka belajar di sini. Mereka balik, mereka jadi pendakwah-pendakwah di Sabah tu sendiri. Ini di antara amalan yang saya buat lah. Termasuk yang terakhir ni, saya bangunkan di Shah Alam, sekolah tahfiz. Kemudian saya bangunkan di Jerantuk Pahang. Saya bangunkan di Kelantan. Saya bangunkan di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Langkawi, saya jemput untuk tuan-tuan pergi ziarah sekolah saya. Jangan pergi tengok burung helang je, jangan. Tapi pergi jemput juga datang ke sekolah saya. Kalau tuan-tuan nak pergi Pulau Langkawi, tuan-tuan kata, tak ada sebab kami nak pergi Pulau Langkawi, Ustaz. Tak. Datang ke sekolah saya. Misalnya contoh, sekarang naik kapal terbang murah je. RM99 je. Kapal terbang. Kadang-kadang kita berjalan kat Pulau Langkawi, malam kita naik kapal terbang balik semula. Ini nak sebutnya gambaran amalan-amalan kita lah. Salah satunya ziarah di sekolah saya. Saya bangunkan yang terakhir, ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah di Kuala Terengganu, seluas 8,5 ekar tanah dia wakafkan pada saya. Saya bangunkan ma'had tahfiz di tempat tersebut. Dan saya tolong di selatan Thailand. Di selatan Thailand, bila bapa mereka tempat mati, saya ambil anak-anak yatim piatu. Asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dalam dana pada mereka lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan. Bagi membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Mereka letak madu tu depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Di kompleks Tibun Nabawi tu, Syekh 8. Kalau tuan-tuan ada yang kena sihir, gangguan dan sebagainya, saya jemput hadir. Cuma je, tak ada bayaran apa-apa pun. Di kalangan kita, saya nak suruh orang kita jangan syirik pada Allah. Saya suruh mereka minum air madu. Muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Ada yang keluar tu kaca-kaca tu badan. Ada yang paku dan sebagainya. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir akhir-akhir ni. Sihir melalui SMS. Sihir melalui Facebook. Orang kita sihir. Maknanya jin-jin pun ICT juga zaman kita ni. Mereka memanfaatkan benda-benda yang demikian. Ada yang kena sihir melalui handphone. Melalui handphone je, buka-buka panggilan. Waktu mana ada, dia hantar SMS. Dia buka-buka. Dia baca tu, menggetar, rebah terus. Nak sebutnya sihir di kalangan masyarakat kita. Orang kita ni, dia buat demikian. Saya gunakan madu. Tuan-tuan minum air madu. Buat amalan pada diri kita. Saya pernah kena batu karang sekali. Minum air madu, keluar batu karang tersebut. Dalam ada sahabat saya yang kena
kencing manis teruk. Dia minum madu, saya bentukkan bentuk kapsul macam ni. Dia minum, dia makan kapsul ni 3 biji sehari. Yang dia tu kadar gula dalam darah dia sampai 20 lebih. Bacaan kadar gula. Dia makan madu campur dengan minyak zaitun dan habatus sauda. Turun kadar gula dia di antara 6 ataupun 7 bacaan gula dia. Ini maknanya betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Ini satu amalan yang baik lah. Cuba tuan-tuan buat amalan demikian. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita lah. Kalau tuan-tuan tak boleh juga yang lain tu, pakat-pakat ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet ni. Nanti balik ke rumah nanti ada nombor akaun sekolah saya ni. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita ni. Nak infak ke tak infak? Nak derma ke tak derma? Ni. Mudah-mudahan masukkan dalam akaun ni. Niat untuk arwah ayah, arwah mak. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi amalan-amalan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.